Salam sejahtera, saya Dino Liu dan saya akan membentangkan kursus kita pada semester ini iaitu penulisan akademik. Apakah yang dimaksudkan dengan penulisan akademik? Penulisan akademik merupakan satu penulisan ataupun artikel yang akan dijalankan secara saintifik atau ilmiah, yang mana ianya bukan satu rekaan semata-mata ataupun hayalan. Dan penulisan akademik juga akan melibatkan proses pengumpulan data secara formal dan juga bersifat objektif. Dan ia juga memiliki prosedur yang teratur dan teliti, dan setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti yang kukuh. Ini bermakna kita memerlukan kajian-kajian yang lepas bagi menyokong segala penulisan yang terkandung dalam penelitian sesuatu fokus. Okey, seterusnya penulisan akademik juga mempunyai struktur yang tertentu sebagai panduan kepada pembaca, iaitu kita sendiri sebagai pembaca, berdasarkan setiap topik ataupun kajian yang telah dipilih oleh seseorang penulis. Ini termasuklah di bahagian bab 1 adalah melibatkan bahagian pengenalan, kajian literatur, kerangka konseptual, pernyataan masalah, hipotesis kajian, dan seterusnya adalah melibatkan kesimpulan. Okey, ini adalah contoh pengenalan bagi kajian. Okey, ini adalah tajuk yang saya pilih, iaitu kajian terhadap persepsi ibu bapa berkenaan dengan kesan-kesan perceraian ibu bapa terhadap perkembangan emosi kanak-kanak. Okay. Biasanya pengenalan merupakan satu mukadimah kepada sesebuah penulisan berkenaan dengan tajuk ataupun topik yang dipilih. Dan dalam penulisan tersebut melibatkan beberapa isi kandungan yang mana biasanya dia akan penulisan ataupun penulis akan menyatakan definisi sama ada dari perkataan bagi kata kunci topik. Contohnya kalau di sini adalah kita akan menyentuh tentang apakah yang dimaksudkan dengan penceraian. Khususnya kita akan mendedahkan ataupun memberikan penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan emosi kanak-kanak. Okay, sebagai contoh di sini, keputusan untuk bercerai biasanya dibuat berasaskan kepada jangkaan bahawa keadaan akan menjadi lebih baik untuk kedua-dua suami isteri itu sekiranya mereka tidak lagi hidup bersama. So ini adalah merujuk kepada definisi ataupun penjelasan kepada penceraian. Next. Seterusnya adalah melibatkan sorotan kajian lepas. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan sorotan kajian lepas? Okay. Ia merupakan satu rujukan. Okay. Kita kena ingat satu rujukan yang dijelaskan secara kritikal dan sistematik mengenai sesuatu maklumat. Okay. Dan ia juga akan memfokuskan kepada soalan kajian penyelidik. Setiap sorotan itu juga perlu dihuraikan ataupun diringkaskan, dianalisis dan juga dinilai dengan menjelaskan apakah isi kandungan setiap sorotan kajian yang kita gunakan sebagai sokongan dalam penyelidikan. Dan pada bahagian ini, beberapa sorotan perlu diberikan oleh seseorang penulis sekira di semester ini kita menjalankan mini kajian, iaitu antara 5 artikel ataupun jurnal khasnya pada kajian yang dijalankan bagi menyokong dan mengukuhkan kajian yang bakal dijalankan seiring dengan topik yang dipilih. Okay. Dan ini adalah antara contoh sorotan kajian yang saya telah gunakan dalam mini kajian ini, iaitu penulisan yang dihasilkan ataupun kajian yang dihasilkan oleh Suzana pada tahun 2012 dalam jurnalnya yang bertajuk Meneroka Konsep Cinta dalam Perkahwinan dalam kalangan orang Melayu bandar yang akan berkahwin. Dan dalam kajian ini menyatakan bahawa kajian mendapati bahawa individu yang berkahwin merasakan diri mereka tidak bahagia dan mereka akan mengalami kesan negatif termasuk gangguan kesihatan dan juga kemurungan. Okay, next. Okey, ini adalah antara contoh-contoh lain yang saya gunakan sebagai sorotan kajian ataupun panduan ataupun rujukan dalam mini kajian ini. Okay. Okey, seterusnya kita masuk ke kerangka konseptual. Pentingkah kerangka konseptual? Okay, so ini akan menjadi persoalan kepada pembaca ataupun sebagai seorang penyelidik. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konseptual?
kerangka ini adalah dijadikan sebagai sumber panduan. So saya ulang, sumber panduan kepada penyelidik dalam meneliti elemen-elemen yang melibatkan sesebuah kajian. So dapat kita lihat dalam sesuatu kajian dia mempunyai pelbagai elemen. Ini termasuklah di bawah di kerangka konseptual itu sendiri dia mempunyai elemen tertentu. Okay, dan kerangka konseptual biasanya diilustrasikan dalam bentuk diagram ataupun gambar rajak. Dan ia juga mengandungi penerangan yang visual, jelas, ringkas dan padat. Okay, dan ini untuk memudahkan pemahaman ataupun memberikan gambaran yang jelas kepada seorang pembaca. Okay, ini adalah contoh kerangka konsep teori bagi tajuk kajian persepsi ibu bapa berkenaan dengan kesan-kesan penceraian ibu bapa terhadap perkembangan emosi kanak-kanak. Okay, di sini saya menjelaskan dengan 3 kotak sahaja, dan biasanya dalam kerangka konseptual juga menggunakan anak panah dan keluarga iaitu ibu bapa. So persepsi terhadap kesan perceraian kita akan lihat dari aspek-aspek jantina, umur, bangsa dan agama. Dan seterusnya adalah adakah ianya memberikan kesan kepada perkembangan emosi kanak-kanak tersebut. Okay. Seterusnya adalah melibatkan tentang pernyataan masalah. Apakah yang dikatakan dengan pernyataan masalah? Okay. So hari ini kita akan lihat pernyataan masalah merupakan satu deskripsi penulisan yang memaparkan isi kandungannya adalah mengenai masalah sesuatu kajian dalam bentuk huraian. Okay, biasanya kita akan nyatakan dengan poin ataupun secara ringkas, tetapi apabila anda ataupun kita melibatkan kajian, so kita perlu jelaskan dengan huraian. Okay. Dan elemen ini juga merupakan antara satu elemen penting dalam penyelidikan kerana ianya akan menjadi kepada faktor penentu sama ada sesebuah kajian itu perlu dijalankan ataupun tidak. Okay. Okey, ini adalah antara pernyataan masalah berdasarkan topik yang dipilih. Okey. Adakah penceraian ataupun hubungan ibu bapa itu apabila mereka rasa tidak serasi, adakah ia melemahkan sesuatu hubungan? Okey, dan adakah ia memberikan tekanan kepada kanak-kanak? Okey, so di sini kita dapat lihat keadaan rumah tangga yang huru-hara, suasana yang tidak tenteram, keadaannya biasanya akan dikaitkan dengan memberikan kesan jangka panjang ataupun pendek kepada emosi kanak-kanak. Dan kanak-kanak juga akan berasa sedih, di mana mereka akan rasa keliru, kemarahan, kemurungan dan penafian serta perasaan tidak putus asa akan mula menguasai diri. Okey. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada hipotesis kajian. So, apakah itu hipotesis kajian? Okey, kita lihat di sini. Okey, saranan hipotesis kajian merupakan saranan sementara untuk menjelaskan fenomena yang dikaji ataupun menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, dan ia juga memberikan jangkaan mengenai hubungan pemboleh ubah. So kita kena ingat setiap kajian kita mesti ada 2 pemboleh ubah. Okey, dan dalam hipotesis kajian ia adalah merupakan jangkaan. So di sini kita tidak akan menyatakan keputusan yang sebenar. Okey. Dan hipotesis kajian juga dibentuk sebelum pengumpulan data bagi memberikan panduan mengumpul dan mentadbir. Okey, so seperti yang saya nyatakan tadi, sebelum kita mengumpul data ataupun memperoleh data keseluruhan, hipotesis perlu dilakukan terlebih dahulu. Dan bukti dari cerapan akan menentukan sama ada sesuatu hipotesis perlu diterima ataupun ditolak. So berdasarkan hipotesis ini, sama ada ia diterima ataupun ditolak adalah bergantung kepada keputusan akhir setiap kajian yang dijalankan. Okay, dan hipotesis juga mempunyai ciri-ciri tersendiri, iaitu hipotesis tersebut hendaklah mudah, jelas dan tepat serta mempunyai jangkaan hubungan antara pemboleh ubah. So kita berbalik kepada di sini tadi, kita harus ingat bahawa setiap kajian mempunyai pemboleh ubah, iaitu yang tadi adalah penceraian dan kesan kepada emosi kanak-kanak. Okay. Okay, ini adalah antara contoh ataupun hipotesis yang saya gunakan dalam penulisan ini, yang mana saya akan nyatakan 1 dan 2 sahaja.
Tiada perbezaan yang signifikan antara persepsi ibu bapa pada penceraian ibu bapa menjejaskan perkembangan emosi kanak-kanak dalam responden lelaki dan perempuan. So ini adalah melibatkan jantina, manakala hipotesis kedua pula adalah melibatkan kaum iaitu bangsa. Yang seterusnya adalah agama dan yang keempat adalah melibatkan umur. Okay, next. Seterusnya adalah kesimpulan bagi bab ini. So biasanya kesimpulan adalah merupakan sesuatu penulisan atau ringkasan yang memaparkan rumusan kajian secara keseluruhan, dan ianya akan membariskan cadangan-cadangan yang boleh dilaksanakan pada masa hadapan berkaitan dengan hasil kajian. Bagi penulisan ini adalah antara kesimpulan yang saya dapat nyatakan, iaitu kanak-kanak merupakan harta masyarakat dan negara pada masa hadapan. Dan isu penceraian ini perlu ditangani dengan baik, yang mana kesannya akan memberikan kepada dari segi perkembangan emosi, tingkah laku dan juga kognitif seseorang kanak-kanak. Dan setiap masalah yang dihadapi oleh pasangan, khasnya bagi pasangan yang mempunyai anak, haruslah dipertimbangkan daripada pelbagai aspek dalam menentukan sesuatu keputusan. So sekian, terima kasih.